Yang dipertua, apa sebenarnya punca yang membuatkan seorang wakil rakyat itu melompat parti? Adakah kerana memperjuangkan rakyat atau demi kepentingan diri? Tuan Yang Dipertua, saya tidak bersetuju untuk seorang wakil rakyat yang hanya perlu mengosongkan kawasan yang mereka menangi selepas lompat, tetapi juga harus dilarang daripada bertanding dalam pilihan raya selama sepenggal. Mana mungkin orang yang telah mengkhianati mandat rakyat masih diberi peluang untuk bertanding sekiranya pilihan raya kecil diadakan? No. Mereka harus diajar dan dihukum dan bukan sekadar mengosongkan kawasan mereka sahaja kemudian bertanding semula dalam pilihan raya kecil. Wakil-wakil rakyat yang melompat ini juga harus diarahkan memulangkan semula semua allowance yang diterima sepanjang bergelar yang berhormat. Mereka juga seharusnya tidak layak untuk menerima sebarang pencen. Mengosongkan kawasan sahaja tidak cukup untuk mengajar atau memberhentikan budaya lompat-melompat ini dari terus terjadi. Tuan Yang Dipertua, saya juga ingin bertanya kepada kerajaan tentang mekanisme bagi memberi keadilan kepada parti yang diwakili sewaktu seorang wakil rakyat itu memenangi sesuatu kawasan yang ditandingi. Sudah tentu parti tersebut mengeluarkan begitu banyak belanja untuk menangkan calon tersebut. Kalau kita ambil jumlah maksimum perbelanjaan yang dibenarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk Parlimen RM200,000, untuk Dewan Undangan Negeri RM100,000. Ini hanyalah jumlah atas kertas yang mana saya percaya jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika diambil kira kos menaikkan imej calon parti tersebut. Saya ingin membangkitkan mengenai perkara 54/1 Perlembagaan Persekutuan mengenai kekosongan luar jangka di kalangan ahli Dewan Rakyat yang tidak perlu diisi semula sekiranya tempoh tersebut di dalam masa 2 tahun dari tarikh Parlimen akan terbubar. Soalan saya, adakah perkara 54/1 ini akan dipindah? Jika ya, bila akan dipindah? Dan sekiranya tidak, siapakah yang akan menguruskan rakyat di parlimen tersebut jika wakil rakyat mereka bertindak melompat parti? Tuan Yang Dipertua, wakil rakyat yang dipecat parti seharusnya tidak diiktiraf sebagai melompat. Contoh terbaik adalah apabila yang berhormat sempurna digantung keahlian UMNO-nya hanya kerana beliau menegur Perdana Menteri waktu itu kerana kes 1MDB. We should not consider that as lompat parti. Definisi lompat parti ini adalah apabila seseorang wakil rakyat itu meninggalkan partinya kerana mendapat imbuhan atau jawatan daripada sebelah pihak. Dalam masa yang sama, kita juga harus mengelakkan daripada sesuatu parti itu mempunyai kuasa mutlak dan dapat berbuat sesuka hati terhadap ahlinya. Tuan Yang Dipertua, saya juga inginkan komitmen kerajaan pasca PRU 15 bahawa akta ini bukan sekadar akta yang kita gubal pada hari ini tetapi harus dilaksanakan dan dikuatkuasakan sekiranya kejadian lompat-melompat berlaku. Tiada gunanya kita bertekak dan kemudian kita tidak melaksanakan pun apa yang kita gubal. Begitu juga Dewan Undangan Negeri. Tiada gunanya rang undang-undang ini digubal tetapi tidak dikuatkuasakan sekiranya berlaku lompat parti. Tengok saja apa yang berlaku pada Malaysia tahun 2020. Langkah Sheraton dan langkah Hina Musa harus menjadi pengajaran buat kita semua rakyat Malaysia. Keadaan ekonomi tidak stabil adalah hasil daripada politik yang tidak stabil. Tidak sampai sepenggal kita merasa 3 Perdana Menteri. Kerajaan Sabah di bawah warisan tidak sampai pun 3 tahun terpaksa dibubarkan oleh kerana langkah Hina Musa. Bapa Tuan Yang Dipertua, nanti. Boleh. Terima kasih Kota Belud. Apakah pendapat Kota Belud berkenaan dengan RUU ini? RUU yang kita bahaskan ini tidak menyentuh langsung secara detail punca utama kenapa adanya katak. Kalau di tempat saya dipanggil katak puru, artinya katak ini adalah katak beracun. Kemana saja mereka pergi, dia akan sentiasa membawa racun mereka. Jadi di sini saya ingin sekali lagi menyeru kepada kerajaan supaya janganlah kami sebagai orang pembangkang ini
dimain-mainkan. Katanya keluarga Malaysia. Apa artinya keluarga Malaysia kalau kami tidak sign MOU, kami tidak ada peruntukan. Peruntukan ini sangat penting kepada kami karena kami perlu sekali menyantuni rakyat-rakyat yang susah meminta sesuatu apabila mereka berada di dalam kesusahan. Jadi saya ingin menyeru lagi, kalau disebabkan orang-orang ini melompat adalah ketidakadaan peruntukan yang diberi, saya maka berpendapat yang disalahkan haruslah kerajaan keluarga Malaysia ini. Jadi apakah pendapat Kota Belud berkenaan dengan cakap saya tadi ini? Teruskan Kota Belud. Tuan Yang Di-Pertua, saya teruskan Baik, sebab memang sebahagian daripada ucapan saya. Ya. Sebelum saya mengakhirkan perbahasan saya, acap kali alasan melompat parti ini kerana tidak mendapat peruntukan Parlimen sebagai wakil rakyat pembangkang. Mengapa kerajaan bersifat tidak adil dan menafikan hak kami? Suka atau tidak suka, rakyat telah memilih kami sebagai wakil rakyat mereka. Peruntukan Parlimen seharusnya diberi seadilnya kepada semua wakil rakyat. Tidak kiralah mereka adalah wakil rakyat kerajaan atau wakil rakyat pembangkang. Peruntukan Parlimen harus disalurkan melalui Parlimen dan bukan di bawah bidang kuasa Perdana Menteri. Jangan kita hanya tahu menghukum tetapi kita tidak menerima dan memperakui bahawa itulah yang menjadi punca sebenar kepada permasalahan ini. Kota Belud, minta maaf ya. Sedikit saya masa. Terima kasih Datuk Speaker. Tadi saya dengar Tebrau membawa isu berkenaan dengan kelulusan usul SOSMA di Dewan Negara semalam. Dengan izin, can we do exactly the same for this bill di Dewan Negara minggu depan? Dan Dewan Negara hanya bersidang pada 8 ke 16 Jun. Why not do it on the 4th or even on the 3rd of August? Terima kasih. Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin masukkan dalam ucapan saya juga berpendapat yang sama. Sekiranya kerajaan menganggap bahawa RUU ini penting, maka kita harus segerakan dibawa ke Dewan Negara kerana kita mahu anti lompat parti ini dilaksanakan. Saya juga ingin memberi peringatan kepada kerajaan supaya jangan pula jadi tali barut menyebabkan lompatan ini. Sahabat saya sepanggar sudah menyatakan semalam bahawa kalau di Sabah, sehingga pihak polis pun terlibat mengangkat para wakil rakyat ini. Hanya kerana akta ini dibawa dan dibentangkan, it doesn't mean hanyalah usaha kerajaan sahaja. Kita perlukan undi 2/3 dalam Dewan ini. It means wakil rakyat daripada pembangkang juga sama-sama contribute kepada rang undang-undang ini. Sebagai anak Sabah, sudahlah lompat parti ini. Lompat parti ini hanya akan membuatkan Sabah tertinggal jauh di belakang. Only the jumper will benefit. Tiada siapa pun yang sepatutnya mampu membeli pendirian dan maruah kita. Jadilah Malaysia yang stabil, Malaysia yang adil dan yang paling penting, Malaysia yang bersih.